Mengikut mitos lama masyarakat terbabit, asal buaya jelmaan itu ialah pahlawan Iban bernama Simalungun. Pada suatu ketika dahulu, ada seorang pahlawan Iban bernama Simalungun. Waktu itu, adat ngayau atau memburu kepala masih diamalkan oleh masyarakat pribumi. Sebut nama Simalungun, ramai musuh yang kecut perut dan gerun kerana dia merupakan seorang pahlawan yang hebat dan telah banyak memotong kepala orang. Dia juga dipercayai kebal dan tidak lut dengan sebarang senjata. Dia membunuh musuh dengan mudah tanpa sedikit pun kecederaan. Maka, musuh-musuhnya nekat mencari jalan bagaimana untuk menumpaskan Simalungun. Suatu hari, isteri pahlawan itu diculik dan disembunyikan di suatu kawasan tidak jauh daripada Sungai Batang Lupar. Apabila Simalungun mendapat tahu, darah panasnya mula naik, lalu pergi mengejar penculik-penculik itu seorang diri demi mahu menyelamatkan istrinya. Ketika diculik, isteri Simalungun telah disiksa oleh para penculik supaya membongkarkan kelemahan suaminya, dan sang isteri secara tidak sengaja telah memberitahu rahsia kekebalan Simalungun. Tidak lama kemudian, Simalungun tiba di tempat kejadian. Istrinya dilepaskan dan tali ikatan tangannya dileraikan. Sang istri berlari mendapatkan suaminya, namun tidak berjaya sampai apabila sebilah tombak musuh menembusi tubuhnya sebelum rebah ke bumi dan mati serta merta depan mata Simalungun. Pahlawan itu naik berang lalu bertarung habis-habisan dengan para musuhnya. Musuhnya sudah tahu bahawa kekebalan Simalungun tidak menjadi jika lelaki itu memijak air sungai, lalu sengaja bertarung dekat dengan air sungai. Simalungun sudah tidak pedulikan lagi pantang larangnya. Dia hanya mau menuntut bela atas kematian istrinya. Akhirnya, dia tewas ditombak musuh dan jasadnya dibiarkan begitu saja bersama mayat istrinya di tepi Sungai Batang Lupar itu. Ketika air pasang, mayat pasangan suami istri itu dipercayai bertukar menjadi 2 ekor buaya besar. Terdapat tanda belang putih di belakang salah seekor buaya ini, dan inilah yang dikenali sebagai Bujang Senang yang menghantui keturunan pembunuhnya berdasarkan cerita lisan orang-orang tua. Masyarakat Iban menganggap Bujang Senang bukanlah buaya biasa, tetapi Maharaja Buaya, yaitu raja segala buaya yang hidup sepanjang Sungai Batang Lupar sehingga seluruh sungai Rejang. Bujang Senang digeruni kerana saiznya yang amat besar. Malah, sekitar zaman awal keganasannya, masyarakat dimomokkan bahawa buaya itu sebesar bas dan mampu memakan ramai mangsa dengan sekali hadap. Lebih aneh ialah Bujang Senang memiliki tanda belang putih di belakangnya yang tidak terdapat pada buaya lain. Walaupun buaya raksasa itu didakwa sudah mengganas sejak 1940-an lagi, kisah legenda Bujang Senang mula mendapat perhatian apabila ia membaham penghulu bangan dari Rumah Panjang Pali di Seri Aman pada tahun 1982. Mengikut cerita, penghulu bangan bersama abangnya Kabir menangguk udang apabila Bujang Senang menyerang dan membaham tokoh pemimpin itu sebelum mengheretnya ke dalam sungai. Kabir cuba menyelamatkan adiknya tetapi gagal, dan ketika itulah beliau menyedari wujud belang putih di belakang buaya besar yang menyerang mereka. Serangan itu menggemparkan penduduk dan operasi mencari mayat penghulu bangan dilakukan selama 5 hari, tetapi hanya badan mayat lelaki itu ditemui. Polis Sarawak melancarkan operasi buaya ganas di sungai besar di negeri itu seperti Batang Sadong, Samarahan Lupar, Layar dan Saribas, tetapi Bujang Senang gagal ditemui. Bujang Senang terus mengganas dan antara 1982 hingga 1991 dipercayai 13 orang menjadi mangsa buaya raksasa itu. Kemuncak keganasan Bujang Senang berlalu pada Mei 1982 apabila haiwan itu menyambar mangsa ke-14 iaitu Dayang Anak Bayang. Ketiga gadis Iban itu menyeberangi sungai Palaban bersama ibunya. Berang dengan kejadian berkenaan menyebabkan puluhan penduduk Iban dan polis memburu buaya itu. Selepas kira-kira 4 jam menjejaki Bujang Senang, buaya ganas itu berjaya dikepung di suatu kawasan sungai, tetapi cubaan membunuhnya menggunakan lembing dan peluru biasa gagal. Seorang dukun Iban kemudian mencadangkan paku digunakan sebagai peluru, dan atas nasihat itu, maka kira-kira 40 das tembakan menggunakan paku sepanjang 10 cm dilepaskan ke arah Bujang Senang. Akhirnya, riwayat Maharaja Buaya berkenaan berakhir pada hari itu, tetapi legenda Bujang Senang sebagai buaya raksasa di Malaysia terus subur dikenang sehingga kini. Jika meneliti misteri dan cerita legenda membabitkan Bujang Senang,
pastinya timbul kesangsian di kalangan masyarakat berhubung kesahihan dakwaan asal buaya berkenaan sebagai manusia yang disumpah. Golongan skeptikal pasti menyangkal dakwaan itu dengan hujah mereka tidak pernah melihat peristiwa mistik seperti itu berlaku. Bagaimanapun, ada pihak meyakini asal legenda berkenaan sebagai benar dan berlaku membabitkan unsur kuasa gaib. Akan tetapi, berbeza dengan makhluk mistik naga atau haiwan misteri Bigfoot, hakikat kewujudan buaya raksasa itu sememangnya tidak dapat dinafikan. Hal ini terbukti apabila bujang senang berjaya dibunuh dan jasadnya dipertontonkan kepada umum manakala gambarnya disiarkan di akhbar. Bagaimanapun, dakwaan buaya raksasa itu sebesar bas didapati tidak benar kerana saiz sebenar bujang senang adalah 5.46 meter panjang dan lilitan perut 2.12 meter. Walaupun tidak sebesar bas, saiz bujang senang itu tetap diiktiraf sebagai buaya raksasa. Dalam ulasan kepada sebuah akhbar, Jabatan Muzium Sarawak mengakui sungai di negeri itu memang memiliki banyak sarang buaya dan kewujudan buaya besar dianggap sebagai lumrah alam yang biasa di kawasan berkenaan. Kesimpulannya, bujang senang hanyalah seekor buaya biasa bersaiz besar dan reputasinya dikenang lantaran ia membaham ramai manusia. Keunikan bujang senang berbanding buaya lain ialah belang putih di belakangnya yang berkemungkinan disebabkan menghidap penyakit genetik Spara albino. Legenda mistik membabitkan bujang senang pula bersandarkan dakwaan ia adalah jelmaan manusia yang mana cerita berkenaan masih disangsikan kesahihannya oleh pihak skeptikal. Di daerah Saratok pula, buaya jantan yang dipercayai membaham histeri tuai rumah embol asom dari Sungai Anak, Palungga Roban 2 minggu lalu berjaya ditewas setelah memakan pancing berumpankan anjing yang dipasang pawang buaya Indit Sanabong. Kepastian bahawa buaya terbabit adalah bujang seblak yang bertanggungjawab membahan siah monsung adalah berdasarkan terdapat kesan tembakan di bawah dagu buaya terbabit yang masih jelas kelihatan. Perkara ini turut mendapat kepastian daripada pawang buaya Indit Sanabong yang terkenal dengan pengalaman selama 34 tahun dalam bidang memburu buaya. Buaya sepanjang 12 kaki itu berjaya didaratkan oleh Indit bersama seorang pembantu dan 2 penduduk kampung terbabit pada sekitar jam 8 pagi semalam. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh penduduk kampung terbabit, satu tepukan di kepala reptilia terbabit telah menyebabkan ia terus diam dan menuruti kata-kata Indit. Pada mulanya, buaya yang terkena pancing pawang yang hanya bertali rotan itu begitu kuat merontah dan seolah-olah mau menyerang balas. Namun, sebaik saja pawang berkenaan membaca mantranya dan menepuk di kepala buaya tersebut, ia terus berhenti dan seolah-olah menjadi bodoh dan menuruti segala perintah pawang berkenaan. Bukti yang paling nyata kita dapat lihat ialah satu kesan tembakan yang terdapat di bawah dagu buaya ini. Tambahan pula, tugas seorang pawang buaya ini adalah hanya untuk menewaskan mana-mana buaya yang pernah berbuat dosa, iaitu dengan menjadikan manusia sebagai mangsa mereka atau dalam bahasa Iban, puni, memakan daging manusia. Seminggu lepas, pawang juga telah berjaya menewaskan 2 orang kanan bujang seblak, iaitu seekor buaya jantan yang dikenali sebagai bujang muara sepanjang 9.2 kaki dan seekor buaya betina dikenali dengan jolokan daran nangah sepanjang 8.9 kaki. Sementara itu, pihak SFC yang turut sama melancarkan gerakan memburu buaya bermasalah di sungai seblak sejak beberapa hari lepas turut mendapat seekor buaya betina sepanjang 9 kaki berhampiran muara Sungai Anak. Namun begitu, pelbagai persoalan timbul daripada mulut masyarakat setempat, khususnya yang pernah bertembung dengan buaya terbabit di sungai berkenaan. Persoalannya, adakah buaya berkenaan betul-betul bujang seblak atau buaya biasa kerana buaya yang diberi jolokan bujang seblak menurut penduduk mempunyai saiz yang amat besar, iaitu saiz belakangnya hampir menyamai sebuah kereta kancil. Tetapi, buaya yang berjaya ditewaskan bersaiz sederhana sahaja, kata mereka, dan ia terus menjadi tanda tanya adakah buaya yang sebegitu besar ada wujud di sungai seblak atau sebaliknya. Sekian, salam hormat.